Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para baginda, istri-istri baginda, para sahabat baginda, para ulama, para tokoh Islam, kepada ketua-ketua kita semua di sini di dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah SWT pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan dan segi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih pilih kita, yang masih sayang kita, yang masih campakkan hidayah kepada hati dan diri kita tuan-tuan. Untuk sama-sama sekali lagi kita menunjukkan ketaatan, mengukuhkan keimanan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berjemaah, sama-sama kita niat iktikaf duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu yang dinaungi oleh malaikat Allah dan diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah tak semua orang dapat tuan. Hari ni pun kalau kita tengok tuan, hari ni dah 17 Muharram tuan. Kan duk kata mak hijrah Muharram pun nak habis dah. Bagaimana dalam keadaan tahun baru? Biasanya lah tahun baru ni semua orang dari segi hukum adat dia, hukum akal dia, satu angka ditambah pada umur kita semua. Bila kita tengok ditambah satu angka ni, orang kata apa? Makin bijak, makin matang, makin rasional lah dan sebagainya lah. Akan tetapi kita tengok apa yang tersirat di sebalik bertambahnya angka satu tuan-tuan, ianya membawa kepada kurangnya hari untuk kita pijak muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah usia mendekatkan kita dengan kematian. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan nak mengejar Muharram, dalam nak memperbaharui kita punya kehidupan, moga-moga lebih mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak ada benda lain yang perlu kita buat tuan-tuan melainkan teruskan pengorbanan apa yang kita buat sekarang ni. Masa, tenaga, harta, kekuatan, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasa benda tu mampu untuk kita korbankan. Sebab Allah Ta'ala akan tengok pada setiap pengorbanan yang kita lakukan. Kita bersengkang dalam keadaan, mungkinlah sekarang ni baru balik kerja mengantuk tuan, sengkang mata, duduk juga dalam majlis ilmu, mai juga berjemaah, gagah juga panjat tangga-tangga masjid tuan. Semua dia ada kiraan dia, ada nilaian dia kan? Walaupun sekarang ni kita tengok tuan-tuan, tak ramai dah yang rasa nak main masjid. Saya rindu pada satu zaman yang mana bila masjid ditutup tuan-tuan, hampir seluruh umat Islam marah bila masjid ditutup. Tapi bila masjid dibuka, yang marah ada yang main, dan yang paling marah tak nampak muka.
Hak duk kata ke orang tu, duk kata ke orang ni, terus tak tahu pergi mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tengok sikit bab pengorbanan tuan-tuan, pasal apa pengorbanan ni penting tuan-tuan? Saja saya nak petik, suka sama-sama kita nak kongsi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Munafiqun. Allah Ta'ala kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infaklah apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu ajal kematian, sebelum datangnya maut. Allah sendiri pesan. Pasal apa Allah sebut kena infak? Allah suruh kita infak. Kalau tidak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti bila dah mati tuan-tuan, kami minta kat Tuhan, wahai Tuhan, bangkitkan aku walau sebentar, jadilah sak pun jadilah, hidupkan semula aku kat dunia. Dan sekarang ni jutaan hamba-hamba Allah setiap hari membuat rayuan permintaan yang sama kepada Allah, walaupun kita tahu benda tu mustahil, takkan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bangkit nak buat apa? Tak cukup bukan bangkit dulu duk buat dosa, duk buat maksiat, tak ikut perintah Allah. Bangkit nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami nak sedekah, nak buat benda-benda baik, nak jadi orang yang soleh. Pasal apa sedekah? Siapa Allah tak sebut solat? Tiang agama betul. Asas. Ibadat yang satu-satunya Nabi SAW terima sendiri daripada Allah, tak ada wakil. Puasa, haji semua ni turun ke wahyu, datang daripada wakil Sayyidina Jibril. Solat ni Nabi naik ambil sendiri. Pasal apa tak abang solat? Pasal apa abang sedekah? Sebab sedekah ni adalah pengorbanan. Apa yang kita ada? Ada harta, sedekah. Ada kepandaian, sedekah. Ada kedudukan, pengaruh, sedekah. Ada apa yang kita ada, sedekah. Sedekah dengan tujuan moga syiar Islam itu dapat dikembangkan, ditinggikan. Moga-moga semakin ramai orang yang berminat untuk kembali untuk menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Moga semakin ramai umat-umat Islam yang datang dapat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh masjid ni tuan-tuan, dah berubah 100% tuan-tuan, 100% berubah. Daripada AJK, daripada anak-anak Qaryah, daripada semua yang terlibat dah berkorban apa yang mampu. Dari segi masa, dari segi ada yang cari sumbangan, ada yang main tengok, ada yang beli barang, ada yang tu, ada yang ni. Dah korban semua dah. Dah buat elok-elok dah, orang tak main. Yang tu bukan kerja kita. Yang penting apa yang kita nak bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah benda yang kita kena buat sebagai satu azam. Sebab hidup kita tak lama tuan-tuan. Dengan sedekah itu jugalah Nabi sebut duduk dalam kubur pahala jalan. Infak, wakaf, benda yang kita berikan untuk dibolehkan digunakan, boleh digunakan oleh orang ramai. Maka dalam waktu yang singkat, dalam tempoh yang tak lama dah kita nak hidup ni tuan-tuan, korban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan solatlah kamu kepada Tuhanmu serta berkorbanlah. Hari ni alhamdulillah kita solat. Satu benda kita dah buat. Yang kedua, wanhar ni, terang mana pengorbanan kita kepada Allah. Sama-sama kita berkorban masa, tenaga, jiwa, harta, apa saja yang kita ada tuan-tuan. Sebab yang ada pada kita hari ini bukanlah milik kita, bukanlah disebabkan apa yang kita nak, tapi semuanya telah ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorbanlah, mudah-mudahan ada rahmat dan kebaikan yang menanti kita. Yang kita minta paling besar, mudah-mudahan rahmat itu adalah izinnya kita oleh Allah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dimati Allah SWT, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan ringkasan Al-Kabair. Temuan kita pada bulan lepas, kita telah pun masuk pada dosa yang ke-18 di muka surat 110 di bawah tajuk membunuh diri, dan kita berhenti pada muka surat 111 di hujung dia. Hari ni kita nak sambung pada hadis yang paling bawah tu di muka surat 111, insya-Allah. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi butnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada.
Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud, barang siapa yang membunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu di tangannya, lalu ditusuk-tusuk ke perutnya ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh diri, maka dia akan menghirup racun ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang terjun dari puncak gunung untuk membunuh diri, maka dia akan terjun ke neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Tuan-tuan, orang yang mati bunuh diri, kita tengok bermula pada bulan lepas, tuan-tuan, bagaimana ini merupakan satu perkara yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberikan satu keputusan untuk diri dia, untuk menamatkan nyawa dia, disebabkan dia tidak yakin lagi, tak ada siapa pun yang boleh tolong dia. Tak ada orang yang hidup dalam keadaan bahagia tiba-tiba nak bunuh diri, tak ada, tuan-tuan. Melainkan kita nampak dia bahagia, tapi sebenarnya dia menderita. Bila menderita terlalu banyak, apa yang Islam ajak kepada kita? Balik pada Tuhan, mengadu pada Tuhan, serah diri pada Tuhan, cerita kat Tuhan. Tapi kita tak buat lagu tu. Kita ambil tindakan berdasarkan akal fikiran kita, dan ketika mana kita berada dalam keadaan macam tu, syaitan akan menyusup masuk. Dia akan memberikan perancangan kepada kita, dia akan tekankan kita supaya kita nampak benda yang kita sedang harungi itu satu benda yang sangat berat, mungkin memalukan, mungkin apa saja dia akan buat, sehingga akhirnya dia akan datangkan tekanan bunuh diri. Dan disebut pada hadis kita tengok ni, tuan-tuan, dengan cara mana seseorang itu membunuh diri, itulah azab yang akan dikekalkan kepadanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang membunuh diri ni, tuan-tuan, dikhawatiri dia ni tak beriman dengan Allah, sebab dia menolak pada rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh nak terima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Orang beriman banyak kena uji, tuan-tuan. Bahkan ujian orang beriman lebih teruk daripada orang-orang awam, orang biasa. Sebab ujian ni tanda sayang. Makin banyak kita diuji, sebenarnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjaya dalam ujian dia akan diberikan pelbagai hikmah kelebihan. Antara yang paling besar, orang yang sabar dengan setiap ujian, kedudukan dan martabat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup kita Allah bagi kita 101 masalah, semua masalah tu kita tenang, kita serah ke Allah, kita sabar, tuan-tuan, pasti ada penyelesaian yang mana kita ditinggikan darjat 101 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau 101 lah. Daripada kita mula beranak sampailah nak besar, sampailah sekarang ni, tuan-tuan, berapa ribu masalah yang kita hadapi. Ada masalah tu kadang-kadang dia main kita saja. Ada masalah tu kadang-kadang melibatkan semua. Contohnya macam COVID itu, semua kena pukul rata. Ada masalah Allah bagi secara peribadi. Dan kepada orang yang dia selalu dia rasa diri dia ni bermasalah, dia jangan menganggap bahawa benda tu adalah tanda kebencian Tuhan kepada dia. Sebenarnya itu tanda sayang. Baca kitab-kitab sirah, tengok apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, terutamanya Rasul Ulul Azmi yang 5. Ujian mereka dahsyat, tuan-tuan, dahsyat sungguh. Nabi Allah Ibrahim AS, ujian demi ujian, dibuang oleh keluarga, kemudian main dengan Namrud, cuba dibakar hidup-hidup. Bila main besar sikit, Allah perintah untuk sembelih anak pula. Ujian yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW jangan kata. Tapi dengan ujian yang ditempuh, tuan-tuan, dan kalau orang tu dia beriman, dia faham ini datang daripada Allah, dia mengaji, dia selalu baca Quran, dia tahu apa yang Allah Ta'ala sebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap susah ada senang, setiap susah ada senang. 2 kali Allah Ta'ala ulang. Allah nak mention, nak hamak betul-betul sebagai satu penekanan, hamba-Ku, kamu akan diuji. Kamu pasti akan diuji.
Kamu mengaku aku ni Tuhan, kamu sebut la ilaha illallah, alhamdulillah, aku seronok. Tapi dengan kamu mengaku saja aku Tuhan, tak cukup. Surah Ankabut ayat 2, tak cukup. Aku kena uji kamu. Mai pula surah Baqarah, bentuk-bentuk ujian. Kurang makan, kurang harta, kurang jiwa, hak Tuhan ni tak sama. Ada miskin, ada kaya, ada sihat, ada sakit. Bentuk-bentuk ujian. Dan bila menerima ujian, Allah kata wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Kena sabar. Cara sabar pertama apa dia? Balik ke Allah. Wahai Allah, awak aku kena masalah macam ni ya Allah, aku tak tahu cara ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta ke Allah. Sedang mungkin di sana ada benda yang tak kena yang kita buat, yang Allah uji kita. Mungkin ada salah, mungkin ada silap. Bukan kata mungkin, memang ada salah dan silap. Istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian bila orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, maka dia akan nampak Allah Ta'ala akan pemudahkan, bagi kat dia jalan penyelesaian, bagi kunci buka masalah dia. Fa inna ma'al usri yusra. Benda tu berkait tuan-tuan, semua Allah cerita dalam Quran. Tapi tak mau, dipilih juga jalan untuk menamatkan riwayat dia. Maka dengan apa yang dia buat itu tuan-tuan, itulah akan menjadi sebahagian daripada azab dia. Tuan-tuan, orang mati terjun bangunan tuan-tuan, maka dia akan ulang benda yang sama tuan-tuan. Benda yang sama dia akan ulang. Dia terjun nanti dalam neraka ni tuan-tuan, berkecai, hancur habis apa semua. Jadi elok balik, naik atas bangunan, terjun, hancur, berkecai. Elok naik, terjun, duk macam tu lah. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Never ending story. Duk buat benda tu dengan sakit, dengan panas Allah. Tak tahu nak cerita lah. Kalau kot hari ni ada hamba Allah, dia mati dengan minum racun, dia bunuh diri dengan minum racun. Tapi dalam neraka, racun yang dia minum kat dunia tak sama dengan keadaan di neraka. Sebab neraka ni semua benda bersifat panas. Maka racun ni akan menjadi satu azab yang sangat sakit dan pedih untuk dia tuan-tuan. Tapi dia tak mampu nak halang. Dia tak mampu nak tahan tangan dia daripada pegang racun tu untuk minum je lah dalam neraka Allah. Minum ni habis hancur tuan-tuan. Gugur dan segala daging-daging, tulang pun jadi hancur. Habis tuan-tuan, terborak isi perut apa semua. Elok balik, ambil, minum pula. Menjerit, terborak. Elok, ambil, minum. Allahu Akbar. Itulah keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'nul mu'mini kaqatalihi, wa man qazafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatalihi, wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udhiba bihi yaumal qiyamah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya, dan barang siapa yang menuduh orang mukmin sebagai kafir sama seperti membunuhnya. Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal nanti pada hari kiamat. Tuan-tuan, di sini Nabi sebut yang pertama, melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Kata ke orang beriman, kata ke orang alim, kata ke tok-tok guru, tuan-tuan, benda tu sedang berlaku secara rancak dan dahsyatnya dalam masyarakat kita sekarang ni. Siap bila kita nak pegang kan, dalam bab akidah, contoh kita berpegang dengan mazhab dan sebagainya, orang kata kat kita, hampa betul hampa ikut mazhab tu pasal apa? Kena ikut Allah dan Rasul. Hampa ikut mazhab ni tak betul. Depa ni juga manusia biasa macam kita, buat kesalahan dan sebagainya. Hari ni tu petang tadi lepas lorong tadi, mai satu ni orang tak screenshot. Ada satu orang hamba Allah tuan-tuan, dia kata apa? Jangan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tak betul. Dia menceritakan tentang apa? Qunut subuh. Imam Syafi'i kata qunut subuh ni sunat, tak betul sebab Nabi SAW buat qunut ni qunut nazilah saja. Dan Nabi tak buat pun qunut subuh tiap-tiap hari. Jadi orang yang mazhab Syafi'i jangan duk buat benda macam tu sebab Imam Syafi'i ni tak betul. Allahu Akbar. Hebat manusia sampai zaman ni tuan-tuan.
melaknat ulama-ulama terdahulu. Laknat ni apa maksud laknat? Kutuk, keji. Bila dia kata Imam Syafi'i tak betul, itu adalah salah satu bentuk laknat. Melaknat orang mukmin tuan-tuan, kaqatalihi, seperti membunuhnya. Kalau nak laknat saya tak apa lagi, nak kata kat saya, nak kata kita orang biasa ni, tapi tengok orang lah nak kata. Hari ni dengan politik tuan-tuan, tok-tok guru, ustaz-ustaz, habis semua orang pukul rata. Bahkan tak libat politik pun tak apa tuan-tuan. Tu baru ni Bon Odori, mufti kita, antara orang yang paling teruk dicerca dan dihina tuan-tuan. Bila mufti kata Bon Odori ni haram. Haram ke? Haram. Benar libatkan keagamaan. Orang Jepun, mereka buat satu perayaan, kononnya waktu tu roh balik. Nak sambut roh. Yang tu orang Jepun punya cerita, mereka punya agama. Yang kita kan ni duk gatai-gatai, duk pergi buat semua. Siapa benda tu? Seronok pi dia padang kota pun dia buat kan, duk pi dengan pakai kimono lah apalah, mujur tak ada orang pakai macam semua tuan-tuan Dah kata tak boleh, maki mufti, kata macam-macam kat mufti. Ni laknat orang mukmin ni. Mufti kita bukan calon-calon orang tuan-tuan, orang hebat, orang berilmu, wara'. Jadi kita ni tuan-tuan, dosa paling banyak yang kita dah tengok sebelum ni disebabkan lidah. Kalau tuan-tuan masih ingat, bila kita tengok bab zalim, dosa paling banyak melibatkan kezaliman adalah disebabkan lidah. Dan zaman dah orang nak kata orang tak heran apa tuan ni. Kalau terang kat manusia biasa pun kita kata tuan-tuan, merangkak kita nak cari dia minta ampun, sedangkan di akhirat tak ada ampun-ampun lah. Di akhirat tempat balas. Dulu hang kata kat aku, hari ni aku nak ambil balik hak yang aku kata. Aku nak balik. Allah akan adili segalanya. Terang orang biasa kita kata pun teruk tuan. Ni duk pergi kata kat alim ulama, duk pergi kata kat tok-tok guru, jangan tuan-tuan. Mulut jangan lancang tuan-tuan. Jangan biadab dalam bila kita mengeluarkan sesuatu pertuturan. Jangan tuan. Orang kata orang Penang ni biasalah, kalau cakap ni dia kasar, dia kena maki-maki. Nabi tak ajak lagu tu. Nabi tak ajak pun lagu tu. Dia tak ada kata Penang ke apa ke, tak ada. Dalam bab cakap, Nabi kata falyaqul khair, cakap benda elok, aw liyasmut, tak ada benda nak cakap, diam. Saya sensitif sikit bab ni tuan. Sebab apa? Kita ni orang bodoh tuan ni. Kita ni orang tak erti apa. Hari ni kita duk baca kitab yang ulama karang. Mujuklah mereka korbankan masa mereka, kehidupan mereka, karang kita. Lah ni kita boleh belajar, kita boleh baca. Lah hampir kata kat mereka, hang buat apa yang hang bagi? Apa yang hang buat? Maka padanlah, saya sangat setuju bila disebutkan oleh Nabi SAW, melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Maka azab yang besar, dosa yang besar disediakan oleh Allah kepada orang yang lancang dan celupak mulut dia. Dia kata dekat alim ulama. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin sebagai kafir, sama seperti membunuhnya. Jangan senang-senang tuduh orang kafir tuan. Lagi mana dia menyebut la ilaha illallah, maka kita tak ada hak untuk mengkafirkan dia, kecuali semuanya itu di bawah pengetahuan tabaraka wa ta'ala. Jangan mudah kafir orang tuan-tuan. Kita ada sekarang ni ustaz-ustaz yang ekstrim tuan-tuan. Tak sama sikit kita dengan pegangan ni pak. Kafir, syirik, kafir, syirik. Kata kau orang kafir sedangkan dia tak kafir. Kembali kafir tu kepada kita. Kalau kembali kafir, kita tak sedar yang kita ni sedang kafir. Mati tak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tuduh orang ikut dan tuan-tuan. Dan di sini Nabi sebut, siapa yang kata orang kafir, dia juga seperti membunuhnya. Yang mana dosa membunuh, dosa besar yang disediakan azab yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi perhabis hadis ni, Nabi kata, barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal nanti pada hari kiamat. Siksaan yang sangat dahsyat nanti. Cuma benda ni kita tak nampak tuan. Mungkin kita kena buat praktikal sekali kot no. Tok periuk besar tu, tok minyak panas-panas, tok ayak duk gelak-gelak tu kerja kan ni kita rasa siapa nak tengok rasa panas tu nak celup kaki ke apa ke. Manusia ni sifat dia bila dia tak nampak tuan, dia payah nak percaya dan dia mudah lupa.
Tapi kalau dia nampak benda tu, baru dia akan buat walaupun dia tak suka. Saya kalau bab ni tuan, kita ambil contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah, pernah sekali dulu kerajaan kita kata, siapa-siapa isap rokok kat restoran denda RM10,000. Saya akan bawa contoh ni lah sampai bila tuan. Pasal apa? Orang punya mengamuk tuan ni. Oi, mana boleh RM10,000 ni, kami main bukannya kacau apa nak makan, habis makan kena isap rokok. Orang kata pumpang. Kerajaan buat bodoh. Sampai hari kejadian, semua restoran sunyi, bebas daripada asap rokok. Pasal apa orang tak berani buat? Sebab nampak RM10,000. Tak baloi tuan-tuan, sebatang RM10,000 tak baloi. Sebab benda tu nampak. Ada pula seorang dua kena terus serot orang. Macam pakai mask. Kerajaan kata pakai mask gitu kan. Tak mau pakai kami denda RM1,000. Kena seorang dua tuan-tuan, masuk viral dalam Facebook lah, apa-apa media sosial ni, tulis semua pakai mask. Takut benda nampak. Tapi bila yang Nabi duk cerita macam ni, pasal apa kita tak berasa takut? Sebab benda tak nampak. Benda tak nampak ni lah bila kita boleh takut tuan-tuan. Itulah iman. Itulah kepercayaan. Lah ni kita hidup nak bentuk benda tu, nak bentuk percaya. Kita mengaku kita beriman dengan rukun iman, kita mengaku kita percaya dengan hari akhirat, kita mengaku di akhirat ada syurga neraka, kita mengaku neraka tu panas. Adakah sekarang ni perbuatan kita menolak kita untuk masuk dalam neraka Allah, atau kita sedang melakukan perbuatan untuk kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah iman. Kita tak mau cakap tentang orang tuan, kita cakap tentang diri kita sudah. Berapa banyak benda yang kita tahu tak boleh, kita tetap buat tuan-tuan. Berapa banyak benda yang Allah Ta'ala larang, Nabi dah cerita benda ni tinggalkan, jangan buat, kita tetap buat. Sama ada tidak sengaja ataupun sengaja. Sebab lemahnya iman kita. Kalau kita tak bersangkut dengan iman tuan-tuan, lama kelamaan syaitan akan ambil kedudukan kita. Takut-takut ending kita boleh jadi orang yang macam ni, orang yang menamatkan riwayat dia dengan membunuh diri. Baik. Dalam sebuah hadis sahih ada dijelaskan tentang seorang lelaki yang tidak sabar menahan kesakitan disebabkan luka-lukanya di medan perang. Lalu dia membunuh diri dengan mata pedangnya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, dia termasuk penghuni neraka. Tuan-tuan, seorang lelaki pergi perang. Perang ni tuan-tuan antara perkara yang mulia. Sebab dia meletakkan nyawa dia sebagai cagaran untuk dia nak mempertahankan sesuatu benda. Dalam keadaan dia pergi perang, dia luka teruk dan sebagainya, dia tak tahan dengan luka dia, dia ambil pedang dia bunuh diri dia. Nabi kata apa? Dia termasuk penghuni neraka. Sedangkan kalau dia sabar sikit lagi, kalaulah dia dipilih sebagai syahid tuan-tuan, mana-mana syurga boleh jadi persinggahan dia. Hanya sebab keadaan macam tu. Yang ni kita dengar macam logik lah juga. Sakit, kita tak tahu sakit dia kena macam mana. Mungkin dia kena anak panah ke, mungkin dia kena potong tangan ke apa ke. Sakit tuan-tuan, sakit sangat. Maka dia tak mampu nak tahan dah macam mana nak buat ni, bunuh diri. Macam tu pun tuan-tuan, dilaknat oleh Allah, diletakkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada jalan dan tak ada alasan untuk kita nak menamatkan riwayat kita, melainkan gantung dan serahlah semuanya kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni tuan-tuan ni, bukan kita, saya ni lemahnya saya. Bila susah baru cari Allah. Oh, kita bilang ke Allahu Akbar. Serupa kita dengan Allah macam ni baru teringat Allah, baru nak panggil Allah. Bila senang apa agak nak sebut Alhamdulillah pun tak gelak macam ni. Bahkan sombong pula. Kereta baru, biasalah aku kerja lama dah ni, penat kerja ni, nak belilah reward myself. Tak sebut pun Alhamdulillah Allah bagi, tak ada, lupa. Ni saya lupa. Kira orang kata jadilah susah ingat juga Allah. Orang bunuh diri ni susah senang tak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, nescaya mustahil dia akan sanggup melakukan perbuatan yang dilaknat dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam negara kita
statistik tentang pembunuhan diri, kena kita ikut dari segi kaum dan agama. Agama kita dan kaum kita antara yang terendah. Tapi ada. Bukan tak ada, ada. Nah, benda tu kita tak champion. Banyak benda kita champion. Rempit kita champion, zina kita champion, dadah kita champion. Bab bunuh diri kita tak champion. Okey lah. Ada benda juga kita mengalah, bagilah orang lain pula. Semua kita yang tuan kan? Bagilah orang lain sama, pakat merasa seorang sikit. Walaupun statistik kita rendah, tapi dia tetap ada. Bermakna di sana masih lagi ada orang yang hati dia tak betul-betul teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni mudah ya tuan-tuan. Kita nak ajak diri kita, apa jadi pun aku dengan Allah. Yang ni yang kita kena buat, aku dengan Allah. Alhamdulillah rezeki kita macam ni. Oi, rezeki hang banyak no, rezeki aku terani. Alhamdulillah. Walaupun rezeki aku terani, setakat ni aku masih mampu makan. Anak-anak isteri aku tak berlapang. Depa tak terbuka aurat depa, masih mampu berpakaian. Oi, rumah hang awak kecil hang, mai tengok rumah aku besar. Alhamdulillah aku masih mampu melindung. Aurat-aurat anak aku masih lagi terjaga. Bila aku mengantuk, aku sakit, aku ada tempat lagi, aku nak duduk dan sebagainya. Kalau macam itulah kita ada sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah, bahagia tuan-tuan. Bahagia. Tapi nafsu ni dia sentiasa duk tolak benda ni. Mana boleh hang mau rumah kecil? Hang kena cari rumah besar sikit. Pi buat kerja-kerja lain semua. Kita pun mula jinak-jinak dengan kerja lain. Mula-mula ada satu kerja, yang kerja tu kita tak ada masalah dengan solat, tak ada masalah dengan sebagainya. Allah nak uji kita. Kita buat part-time ni memberikan hasil yang lumayan. Tapi kita dah tak jejak kaki ke masjid. Solat pun daripada awal-awal jemaah dah jadi seorang-seorang, hujung-hujung. Kadang-kadang terpaksa qada, tak buat sa'i semayang lagi. Sa'i kita buatlah, balik isyak kita buat semua sekali. Subuh memang maghrib kita buat sekali waktu isyak. Sampai tahap terus tak semayang. Nampak tak? Kita nak cari apa sebenarnya? Sebab tu kita kena ikat tali kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu dengan tali Allah keseluruhannya. Apa maksud seluruh? Daripada bangkit tidur buka mata sampai nak pejam mata, kita nak tidur balik sehari-hari, pegang dengan Allah. Bukan kata bunuh diri. Apa-apa saja dosa yang dilarang oleh Allah, pasti kita takut nak buat. Sebab Allah sentiasa ada dengan kita. Kita sedang, takkan aku nak minum arak, Allah larang. Takkan aku nak zina, Allah tak bagi. Benda ni Allah murka. Kita takkan buat. Nak kena buang dunia. Saya cakap pandai. Dengar macam gemas tau, kena buang dunia. Bukan senang tuan. Bukan senang. Kita tak hebatlah macam, yalah kita tak boleh banding kita dengan Nabi. Orang kata jangan banding dengan Nabi. Tapi Nabi dia tunjuk contoh mulia. Yang bulan lepas kita sebut tuan, Nabi kita millionaire. Nabi Muhammad SAW orang kaya. Bukan orang biasa-biasa. Tengok rumah Nabi ni tuan. Besar mana rumah Nabi SAW? Siapa-siapa yang pernah sampai Madinah bagi salam kat makam Nabi SAW, itulah rumah Nabi. Besar itulah rumah Nabi. Berapa bilik Nabi ada? Berapa kereta yang Nabi susun dalam rumah? Berapa jacuzzi jacuzzi ke apa? Berapa jacuzzi yang ada dalam toilet rumah Nabi? Sesederhana itu hidup orang yang paling agung di sisi Allah. Sederhana sampai macam tu. Kalau kita tentang besar rumah Nabi SAW ni, orang buat sewa bilik ya. Tak maaf cakap, bukan nak menghina, tapi nak habaq tu kan. Nabi dah tunjukkan kita, Nabi tak terpengaruh dengan harta, tapi akhirnya kita pulun cari. Sampai akhirnya bila kita jauh pada Allah, Allah bagi masalah, kita tak boleh accept benda tu. Akhirnya bunuh diri. Cukup tuan, belajar diri jadi orang syukur. Belajar diri jadi orang reti terima kasih. Orang yang rajin sebut terima kasih, rajin sebut alhamdulillah, rajin sebut syukur ya Allah. Orang ni tuan-tuan, kita tengok hidup dia happy sedia. Walaupun kita tahu dia ni bukan orang senang. Ya mungkin Allah uji dengan sakit, hak tu, hak ni, anak, bini dan sebagainya, tapi dia tetap happy tuan-tuan. Sebab apa? Kedudukan dia dengan Allah sangat rapat. Yang tu cara bagaimana kita nak menjauhkan.
Jangan anggap kita ni hebat, tuan-tuan. Jangan anggap kita ni hebat. Apa yang ada hebat kat kita, tuan? Apa yang ada hebat? Seorang menteri, seorang sultan, seorang agung, seorang presiden, kalau dia rasa dia hebat, tuan-tuan, bukan kata dia yang dapat benda tu, orang yang bagi kat dia. Kalau nak harap dia tak dapat lah. Contoh kata Perdana Menteri kita kan ni, macam mana boleh jadi Perdana Menteri? Hasil daripada tangan kita yang memangkah. Kita yang bagi kat dia. Tiba-tiba dia, okay, tak apa, ni aku nak jadi Perdana Menteri. Siapa nak bagi? Hari ni kita kaya sikit, lupa Allah. Hari ni kita ni semua lupa Allah. Tapi janganlah bila dalam waktu susah pun kita lupa Allah, tuan. Teruk betul kalau betul. Dan jadilah kita orang sentiasa mengingati Allah di waktu kita senang dan waktu kita susah. Nescaya kita tak ada, Allah akan pelihara kita daripada benda-benda yang macam ni. Baik tuan, sebelum kita habis bab ni, saya nak ambil sikit daripada kita asal, secebit nasihat daripada pengarang. Wahai anak Adam, bagaimana boleh engkau menjangka semua amalanmu itu baik-baik belaka, padahal engkau tahu bahawa semua itu hanyalah satu penipuan. Mengapa engkau membelakangi kebaktian terhadap Tuhanmu, padahal engkau tahu bahawa semua itu akan didatangkan banyak kebaikan kepada dirimu? Syekh habaq, tuan-tuan, jangan hampa duk jangka bahawa apa ni orang baik, amalan hampa ni hebat. Apa tuan-tuan ingat kita solat puluh-puluh tahun, kita dah puasa tak pernah tinggal, kita sedekah juta-juta, tuan-tuan yakin masuk syurga? Kalau tuan-tuan yakin, insya-Allah saya dengan amalan ni saya akan masuk syurga. Tuan-tuan antara orang yang paling sombong yang pijak di muka bumi Allah sekarang. Sebab syurga neraka bukan hak kita untuk kita tentukan. Yang kita kena buat sentiasa berharap, berdoa dan minta Allah jadikan kita ahli syurga. Sebab tu Syekh kata, jangan duk rasa kemah dengan amalan hamba. Dan jangan hampa membelakangkan kebaktian kepada Tuhan. Sebabkan hampa tahu bila kita rapat dengan Tuhan, banyak benda baik Allah akan bagi kat kita. Ni Syekh bang, engkau cuaikan perkara bekal akhiratmu, padahal engkau tahu bahawa perjalanan ke sana amat lanjut. Kita tahu kita akan mati, kita tahu kita perlu buat persediaan, buat bekalan, buat amal bakti sebanyak-banyaknya nak bawa pergi ke sana sebagai tebusan nak masuk syurga Allah. Tapi pelaksanaan dia macam mana? Ni yang Syekh doa bang. Wahai orang yang mensia-siakan dirinya, sampai bilakah engkau akan lalai dan tidak mengindahkan dirimu? Tak kesiankah kat diri kita, tuan-tuan? Masuk kubur yang nak kena sempit kubur tu, kita yang rasa. Pi akhirat nak kena campak ke dalam neraka panas dan sakitnya, kita yang rasa. Tak kesiankah kat diri kita? Tak rasakah kita perlu buat sesuatu untuk ubah benda ni supaya nasib kita menjadi nasib yang baik? Nasib yang akan mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang melupakan maut, padahal dia tahu bahawa usianya akan terus merosot. Usia kita makin hari makin merosot, kan? Kita hidup ni untuk nak pergi ke mati. Usia makin jatuh. Masa makin panjang. Memang umur naik, usia nak hidup ni tak lama dah. Tapi dia tak rasa benda tu sebagai satu benda yang akan berlaku pada diri dia. Wahai orang yang terpedaya dalam cita-citanya, ingatlah bahawa tangan-tangan ajalmu itu adalah seperti gunting yang akan mengguntingmu. Wahai orang-orang yang terpedaya dengan kesihatannya, ingatlah bahawa tubuhmu itu terus-menerus setiap kali menuju kepada kelemahan. Engkau suatu hari pun akan binasa demi Allah. Tang ni seronok. Wahai orang-orang yang terpedaya dengan kesihatan, pergi gym berjam-jam hari-hari tu. Badan ni daripada tak ada apa sampai naik nampek, tangan pun tu dia sekali dia buat tu, pecah baju-baju wah. Kan kali dia kembang lagu tu keluar sayap lah tepi apa semua tuan-tuan. Dia boleh buat benda tu beratus-ratus jam semata-mata nak dapatkan benda tu. Nak jijak tangga masjid, main sujud ke Allah dia tak mampu tuan-tuan. Syekh kata, sedangkan benda tu pasti akan menemui kerosakan. Nak kemas teramat, nak badan tu siapa nak tengok? Kita hidup dalam bangsa yang keluar ni pakai baju seluar. Kita bukan macam ada bangsa yang bila di tepi pantai dia pakai spender saja ke baru orang boleh tengok. Tak, kita main ke tengah mana pun, kita pakai baju seluar nak tunjuk ke siapa? Nak kemas sangat tu nak tayang untuk apa?
Saya tak minat gym, tapi bukan nak kata saya anti orang gym, dah. Tapi Syekh besar, dia buat ni, dia gunakan alasan kesihatan. Berjam-jam duduk di sana, dengar azan buat tak tahu, kadang-kadang semayang pun tinggal. Sedangkan satu hari badan yang kemas itu juga akan musnah. Syekh kata, wahai orang-orang yang alpa terhadap bekal akhiratnya, padahal ia mengetahui bahawa hari-hari akhirat itu kekal dan abadi berbanding dengan hari-hari dunianya yang penuh dengan celaka dan binasa. Wahai orang yang banyak ketawanya, ingatlah bahawa jaringan maut itu sentiasa dipasang untuk menunggu mangsanya. Alangkah ajaibnya bagi orang yang tahu akan semua bahaya-bahaya ini di hadapan matanya, sedangkan ia dapat terus menutup matanya dan tidur dengan nyenyaknya. Tuan-tuan, makan dalam ayat Syekh ni, tuan. Kita tahu kita nak mati, kita tahu dosa kita banyak, kita tahu amalan kita ni, tuan-tuan, sedikit sangat, tapi kita masih mampu pejam mata tidur dengan nyenyaknya. Sedangkan kita tak berasa nak bangkit untuk sujud ke Allah, untuk menangis ke Allah, sekurang-kurangnya nak terbitkan kata Astaghfirullahalazim. Allah ampunkan aku, wahai Allah. Dah, dia tak berasa nak buat benda tu. Ni tuan-tuan duk tunduk sedih ke, tunduk sejuk ke? Saya rasa kaki saya tak rasa ni, tuan-tuan ni. Pasal apa kipas ni dia buka deras sangat ni. Kaki saya belah kanan ni hilang ni. Dia main kebah. Duk tengok semua duk tu nampak dia sedih lah kan. Tuan-tuan, macam tu tuan-tuan. Syaitan sentiasa main peranan untuk melalaikan kita daripada dunia, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan. Umumnya manusia yang hidup itu mesti takut kepada mati. Kalau boleh tidak mahu mati, khususnya orang yang diberi Allah kenikmatan yang luas. Akan tetapi, orang yang mencabut nyawanya dengan tangannya sendiri itu adalah orang yang tidak ingin tunduk kepada takdir Tuhan, tidak sabar menunggu ketentuan, lalu dia memandai-mandai menentukan nasib dirinya sendiri. Kerana itulah Allah murka terhadap orang ni. Allah marah kepada orang yang membunuh diri sebab dia tak sabar. Dia pandai-pandai tentukan nasib dia dan dia tak serahkan kehidupan dia kepada zat yang menciptakan dia. Sebab tu Allah marah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita ambil last daripada kitab itu, kita marilah kita memohon Allah supaya diberikannya kita pemikiran yang waras. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan jiwa kita, keburukan perilaku kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasihani. Ingat tuan-tuan, perbuatan membunuh diri ini adalah perbuatan yang sesat. Perbuatan yang sesat, perbuatan yang akan mengeluarkan kita daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang akan menjadikan kita satu orang yang kufur kepada Allah, yang mana orang kufur ni tuan-tuan tak ada tempat lain untuk dia melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya dia akan berpenghuni di sana. Doa kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan kita, zuriat keturunan ahli keluarga kita daripada melakukan benda ni dan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada gunanya tuan-tuan kita tamatkan riwayat kita dengan lebih awal, sebab kok mana pun kita tetap akan mati. Kita tak tahu bagaimana ending kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan ending kita ni ending yang husnul khatimah, ending yang terbaik. Biar Allah yang tetapkan. Kita usaha ya, tuan-tuan. Kita usaha sedaya mungkin untuk menjadi hamba yang baik. InsyaAllah Allah nampak effort kita. Allah akan tahu apa yang kita buat, tuan-tuan. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Cuma hidup kita sekarang ni satu benda nak pesan, tuan-tuan. Jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pernah putus asa untuk menunggu taubat kita kepadanya, maka macam itulah juga kita jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua dan jadikan kita ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata.
Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan, panjang umur, murah rezeki. Bulan depan kita jumpa lagi tuan-tuan. Sebab topik bulan depan macam syok, mengambil rasuah. Semua senyum. Syok kan? Topik ni bincang dengan orang kita cukup syok. Silap-silap bila kita detailkan balik nanti tuan-tuan, rupanya kita pun pernah merasuah ni. Cuma rasuah kita taklah besar. Kadang-kadang nak kena saman, ulok-ulok sikit kan. Kadang-kadang nak kena ni, nak pelepas pun boleh lah. Saya malas nak beratok, nak ambil ni, bagi saya dulu. Kok kecil-kecilan. Kita tak ada lah sampai kapai 6 bilion kan. Tak ada lah, kita tak ada duit terah tu. Kupang-kupang, ringgit-ringgit, semuanya kita akan kupas diizinkan Allah pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.